Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bonda kita, bonda Hajah Akiyah selaku moderator kita pada pagi ini, dan juga yang dikasihi pengurusi Jemaah Nur Iman, Bonda Rosniati, dan juga barisan-barisan ahli jawatan kuasa Jemaah Nur Iman, dan juga hadirin-hadirat muslim-muslimat, datuk-datuk, datin-datin, para guru, para asatizah, para doktor, ibu-ibu, ayah-ayah, dan semua yang hadir pada pagi ini. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kehidupan kita juga diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, amalan-amalan yang baik. Jadi alhamdulillah, kita juga dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bangkit pada pagi ini. Masya Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengurniakan kepada kita usia yang panjang. Allah kurniakan kepada kita masa lagi. Allah kurniakan kita kesihatan pada tubuh badan kita. Itulah tanda yang mana kasih dan sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kurniakan supaya kita ingat. Bukannya Allah kurniakan supaya kita lupa. Tapi Allah nak ingatkan kita. Allah kata apa? Supaya Allah ingatkan. Allah nak didik kita. Supaya jangan sia-siakan peluang yang ada. Jangan tak manfaatkan apa yang Allah dah bagikan ni. Kesihatan, tubuh badan, masa, kehidupan. Yang paling utama sekali kehidupan, dapat kita bangkit dengan bernyawa lagi. Dapat kita bangkit. Kita sedar kita masih lagi Allah Akbar. Allah bagi nyawa lagi untuk kita ni bertaubat kepada Allah Subhanahu Taala. Untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Taala. Untuk kita buat banyak-banyakkan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan soleh. Untuk kita kemuncaknya untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Taala. InsyaAllah sebelum saya teruskan pengusian pada pagi ini, jadi saya nak kongsikan berkenaan dengan satu hadis dari Nabi SAW. Aba Burdata bana Abi Musa wastahaba huwa wa Yazid bin Abi Kabsyata fi safarin wa kana Yazid yasumu faqala lahu Abu Burdata sami'tu Aba Musa miraran yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza maridal abdu aw safara kutiba lahu min ajri mislu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Maksudnya Abu Burda bin Abu Musa bahawa ia menemani Yazid bin Abu Kasyabah dalam suatu perjalanan. Kemudian pada waktu itu Yazid sedang berpuasa. Kemudian Abu Burda berkata kepadanya, saya berkali-kali mendengar Abu Musa berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang sakit atau bermusafir, maka dicatat baginya pahala sebagaimana ketika amalannya semasa bermukim dan dalam keadaan sihat. Hadis riwayat Ahmad, nombor hadis 18,848. Status hadis isnad siqah. Ini berkenaan apa tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah, muslimin dan muslimat. Berkenaan hadis ini adalah berkenaan tentang pahala yang berterusan, walaupun kita sakit dan juga kita bermusafir. Masya Allah. Kita boleh lihat bagaimana sayangnya Allah kepada kita. Allah memberikan pahala kepada kita walaupun kita sakit, terlantar, walaupun kita sakit, kita tak dapat melaksanakan ibadah tersebut semasa kita sihat, kita istiqamah melaksanakannya, Allah akan memberikan pahala yang berterusan seperti mana kita dapat melakukan semasa kita sihat. Masya Allah. Jadi jangan sedih. Ibu-ibu, ayah-ayah, muslim-muslimat, jangan kita sedih. Apabila kita ditimpa kesakitan, sakit, jangan sekali-sekali sedih. Allah masih lagi bagi peluang kat kita. Nampak tak sayangnya Allah? Allah letakkan pahala yang berterusan
apabila kita sakit, kita dah dapat melaksanakan ibadah tersebut. Waktu kita sihat, kita rajin pergi masjid, surau, dengan kuliah. Kita rajin ikut kawan-kawan kita menemani, pergi ceramah-ceramah. Pergi ziarah kawan-kawan. Ziarah sahabat-sahabat. Kemudian kita sakit, tak dapat, kita nak berkumpul dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat, dengan saudara mara. Ziarah, satu amalan yang mulia. Ziarah kan. Jadi pahala-pahala tersebut akan kita dapat walaupun kita sakit seperti mana kita sihat. Masya Allah. Jadi kat sini pengajaran yang kita dapat dalam hadis ini adalah laksanakan amal ibadah setiap masa. Khususnya kita sihat. Ketika kita sihat ni, laksanakanlah amal ibadah dengan sebaik yang mungkin. Mengajinya, dengan kita solat malamnya, dengan puasanya. Amal ibadah masa kita sihat, buatlah yang paling terbaik sekali. Sebab kita tak tahu nanti sakit kita ni macam mana. Sakit kita ni macam mana nanti. Orang yang sakit walaupun tidak dapat mengerjakan amal soleh, seperti mana ketika dia sihat, dia akan tetap mendapat ganjaran pahala. Ketika mana dia sihat. Dia melaksanakan amal tersebut. Contohnya, semasa dia sihat, setiap maghrib dia pergi ke masjid dengan kuliah. Waktu dia sakit, dia tak dapat menghadirinya. Tetapi malaikat tetap mencatat ganjaran pahalanya seperti mana dia hadir di majlis tersebut. Nampak? Dia tak dapat nak hadir. Kemudian ada satu lagi, ketika musafir. Dia selalu dengar kuliah Gema Nur Iman online. Selalu dia dengar. Kemudian dia tak pernah tinggal. Kemudian satu ketika dia kena bermusafir. Hati dia rasa macam ni, hati dia rasa, Allah sayang sangatlah, aku selalu tak pernah tinggal, tak pernah miss pun kuliah ni. Tapi hari ni aku tertinggal kuliah ni, ya Allah macam mana ya Allah. Dia risah dia. Dia rasa tak tenang. Dia rasa macam tak cukup lah hari ni. Rupanya dia tinggal sesuatu perkara kan, ibadah yang dia buat. Kemudian ketika mana dia musafir tu, pahala je pun seolah-olah seperti mana dia hadir. Macam ada kita hadir dekat online sekarang ni. Seperti mana kita hadir ni, pahalanya akan dicatat. Ketika mana dia bermusafir. Masya Allah. Jadi, itu dalam Al-Quran Allah sebut, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Bagaimana yang kita nak kata Allah ni tak bagi peluang kat kita. Sakit pun Allah bagi. Musafir pun Allah bagi lagi. Jadi kat mana yang Allah tak bagi peluang kat kita. Ini kita dapat rasakan kasih dan sayang Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat Allah. Okay, kemudian Allah juga memberi ganjaran yang sama kepada orang yang bermusafir. Contohnya, amalan hadir majlis ilmu dan puasa sunat. Ketika dia bermusafir, dia terdapat hadir majlis tersebut. Tidak berpuasa sunat. Dia juga akan mendapat pahala seolah-olah dia berada di majlis tersebut dan juga berpuasa sunat tersebut. Masya Allah. Dapat pahala. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, Al-abda iza kana ala tariqatin hasanatin minal ibadati summa marida qila lil malakil muwakkali bihi ktub lahu misla amalihi iza kana taliqan hatta utliqahu aw akfitahu ilayya. Yang mana di sini bermaksud seorang hamba jika ia berada pada jalan yang baik dalam ibadah, kemudian ia sakit, maka dikatakan pada malaikat yang bertugas mencatat amalan, tulislah padanya sama seperti ia biasa amalkan, maknanya rutin hariannya. Aku melepasnya atau sampai aku mencabut nyawanya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kat sini dikatakan Allah menyuruh, Allah perintahkan kepada para malaikat untuk mencatatkan amalannya. Mencatatkan amalannya. Seperti mana ia biasa melakukan rutin tersebut. Masya Allah, Allah perintahkan kepada malaikat jangan tinggalkan
untuk catat amalannya tu. Kan ada orang, yalah, orang yang soleh-soleh lalu buat amalan yang baik-baik, satu masa sakit terlantar. Jadi jangan sedih. Nanti sampai masa saat kita tiba, kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sedih. Jangan sedih. Allah ada sediakan untuk kita. Yang penting semasa kita sihat ni, buatlah yang paling terbaik sekali untuk siapa, bukan untuk sesiapa pun. Untuk diri kita. InsyaAllah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Seperti yang kita ketahui, malam ni malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Masya Allah. Antara malam-malam yang terbaik lah. Malam-malam yang terbaik. Jadi, Alhamdulillah, pagi ni kita dapat beramal dengan amalan yang soleh. Hari ni buat sebaik mungkin. Amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang soleh. Untuk apa? Untuk diri kita ni. Dinilai oleh Allah Subhanahu Taala. Nak tengok macam mana ni nak masuk bulan Ramadan ni. Adakah kita lalai lagi? Adakah kita leka lagi? Bagaimana dengan kita punya ni? Allah dah bagi tahu dah malam ni Sya'ban. Apa korang buat ni? Pagi-pagi buat apa? Hari ni nak buat apa? Dah tahu malam ni Sya'ban. Buat yang terbaik. Allah bagi peluang. Buat yang paling terbaik. Daripada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, Allah menentangi makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, dia mengampuni makhluk kecuali orang musyrik, iaitu berbuat syirik, dan orang-orang yang bermusuhan. Jadi kat sini bulan Sya'ban ni ada kelebihan dia. Kelebihan dia yang mana merupakan bulan yang Rasulullah paling banyak berpuasa sunat di dalamnya. Macam besok kita puasa sunat. Ada yang puasa daripada Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Dia termasuk dengan puasa hari putih 13, 14, 15. Hari Khamis, lepas tu masuk 13, 14, 15. Jadi hari ni 14 Sya'ban, malam 15, sambung terus besok untuk puasa. Malam nisfu Sya'ban, malam 15 hari bulan Sya'ban juga terdapat kelebihan dan keutamaan bagi mereka yang beribadat dengan diberikan keampunan. Masya Allah. Nampak ni Allah nak bagi apa kat kita? Allah nak bagi keampunan. Allahu Akbar. Macam mana ni dia? Sayang sangat Allah kat kita ni. Allah nak bagi pengampunan. Bila Allah bagi tahu untuk malam ni Sya'ban, Allah nak bagi pengampunan. Kecuali kepada siapa? Pada orang yang membuat syirik, dan juga orang yang bermusuhan. Jadi hari ni kalau boleh kita minta maaf lah. Minta maaf dengan orang, minta maaf dengan ahli keluarga, minta maaf supaya tak ada sesiapa pun yang bermusuhan dengan kita. Kalau tidak kita tak dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada sisi faham, jangan tunggu raya pertama baru nak minta maaf. Ini pengajarannya supaya kita ni dilatih untuk sentiasa bermaaf-maafan. Sentiasa memaafkan orang. Kat sini Allah nak mendidik kita supaya kita ni menjadi seorang pemaaf. Ada sikap orang yang tak pemaaf. Salah sikit dia tak nak maafkan orang. Bukan main lagi. Salah sikit. Tak maafkan. Cepat terasanya. Malahan dengan adik-beradik. Masya Allah. Sekarang ni kita nak utamakan dalam ahli keluarga. Dengan adik-beradik jangan cepat terasa. Jangan bermusuh dengan adik-beradik. Sentiasa memaafkan adik-adik. Adik-beradik kena maafkan. Jangan. Kita lihat ahli keluarga kita, tengok macam mana. Kita boleh lihat bagaimana bila kita kehilangan seorang ayah dan mak, kita boleh lihat betapa bukannya huru-hara, tetapi ahli kita punya adik-beradik tu jadi macam yalah, tak ada hala ke mana. Jadi kita kena tahu macam mana kita nak membina keluarga kita. Yang ni atas pengalaman yang saya dapat lihat.
bagaimana seorang adik ditinggalkan oleh abang dan kakaknya. Di mana? Di rumah orang tua-tua. Sekarang ni kat rumah orang tua-tua tak ada orang tua-tua. Orang muda-muda pun ada. Betul tuan-tuan, perempuan, ibu dan ayah-ayah, kesian. Yalah, adiknya seorang yang macam OKU, sepatutnya diberikan amanah kepada abang dan kakak untuk menjaga adiknya. Tapi sanggup tinggalkan seorang adik di rumah orang tua macam tu, kesian. Tengok. Sebab saya boleh terfikir balik. Saya tak sanggup. Saya lihat kenapa sekarang ni orang sanggup begitulah. Dan mana hilangnya perasaan kasih dan sayang di antara adik-beradik. Ini saya nak fokuskan kepada hubungan kekeluargaan. Sempena malam nisfu Sya'ban ni, mana yang bersengketa di antara adik-beradik, di antara ahli keluarga, kembalikan balik. Kerana bila kita bersengketa, rahmat Allah tu takkan berada dengan kita. Kena sentiasa menyayangi adik, menyayangi abang, menyayangi kakak. Kena sentiasa menyayangi ahli keluarga kita dengan sebaik yang mungkin, kerana itu adalah amanah. Amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita untuk menjaga ahli keluarga kita dengan sebaik yang mungkin. Ini sebab saya baru-baru ni pergi ziarah rumah orang tua, dia lihat ada, terkejut saya, muda lagi, sian. Okey dia. Kursi roda ditinggalkan oleh kakak. Tak sanggup nak menjaga. Ialah mungkin, semua orang kata mungkin berat, beban. Tapi kalau kita lihat, Allah nak bagikan pahala kalau kita lihat. Kita lihat. Semalam, kawan baik mak saya meninggal. InsyaAllah meninggal pada hari Jumaat. Dia sanggup berhenti kerja untuk menjaga mak. Saya pun kenal arwah ni. Memang baik. Dia menjaga mak, dia sanggup berhenti kerja, menjaga mak dia. Jadi, kita tengok pengorbanan kita kepada ahli keluarga kita. Sanggup tak kita buat macam ni? Sanggup tak? Sanggup tak kita nak berjuang untuk ahli keluarga kita? Jadi, insyaAllah, bersempena dengan malam nisfu Sya'ban, hidupkan kasih sayang dalam keluarga. Paling utama sekali. Jangan sibuk dengan orang lain, sibuk dengan ahli keluarga. Telefon ahli keluarga lain. Telefon ahli keluarga, telefon. Ada mak ayah, telefon mak ayah. Telefon adik-beradik. Telefon saudara mara. Tanyakan khabar. Tanya sihat ataupun tidak. Tiba-tiba terkejut pula saudara tu. Lama kau tak call. Tapi tak apalah. Kita ambil peluang. Kita ambil peluang sebab apa? Allah nak ampunkan sekali dosa kita. Okey. Jadi insyaAllah kita teruskan. Saya nak kongsikan berkenaan satu ayat daripada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ilallahi taubatan nasuhan asa rabbukum an yukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sadaqallahul azim. Yang mana Allah SWT berfirman dengan maksudnya dalam surah At-Tahrim ayat ke-8, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Jadi kat sini, tuan-tuan dan perempuan, persiapan utama kita nak masuk bulan Ramadan. Jadi Allah bagi peluang kita pada malam nisfu Sya'ban untuk kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak diingatkan, kita dah menghampiri pada bulan Ramadan dan bersedia untuk menyucikan diri kita, bersedia membersihkan hati kita, bersedia menyucikan jiwa-jiwa kita daripada bebanan dosa-dosa yang kita pikul dan juga maksiat yang kita bawa ni, yang kita buat.
Supaya apa? Untuk memudahkan kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Eh? Jadi kat sini kita dapat lihat bagaimana dosa ni dapat menyulitkan kita, menghalang kita dapat untuk melakukan amal ibadah. Jadi di sini kita kena ambil peluang untuk kita bertaubat kepada Allah atas segala apa yang kita lakukan. Kadang kita tak sedar, dosa ni ada dua. Dosa zahir dan juga dosa batin. Dosa zahir ni yang kita dapat lihat dengan mata dan juga pendengaran. InsyaAllah Ustaz Bunda Rafiah masih ada mak 99 tahun. Masya Allah. Dan saya sentuh sikit lah bab berkenaan dengan mak ayah. Yang ada mak ayah yang tua-tua ni. Itu peluang yang Allah bagilah. Peluang yang Allah bagi. Nikmat dia jangan cakap. Ganjaran dia pun jangan cakap. Siapa yang berbakti kepada kedua dia, ibu dan ayah, memang tak ada tempat lain kecuali syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada tempat lain. Siapa yang berbakti kepada kedua ibu dan ayahnya, tak ada tempat lain, tuan-tuan, perempuan, ibu dan ayah. Syurga tempat ni. Kalau yang dah meninggal, macam mana Ustaz? Yang meninggal kita boleh doa. Macam tadi kita baca ikan Yasin, dan berdoa, sedekahkan, sedekah, wakaf, buat kebaikan atas namanya, insyaAllah. Ayub, memang hari ni kena sebab. Hari ni kita nak membersihkan jiwa kita, hati-hati kita ni. Sebelum kita nak masuk bulan Ramadan, amalan kita nak diangkat oleh Allah Subhanahu Taala. Hari ni kita kena buat yang terbaik supaya kita ada satu buku amalan yang baru kita. Kita nak report kad kita ni, report kad baik nak masuk bulan Ramadan, ada report kad yang baik, permulaannya baik dan juga pertengahannya baik dan juga pengakhiran kita insya-Allah mudah-mudahan baik pengakhiran kita. Itu yang penting. Di sini kenapa Allah perintahkan untuk kita taubat? Kenapa Allah perintahkan untuk kita taubat? Cuba fikir. Kita muhasabah merenungkan kenapa Allah perintahkan untuk kita taubat ni. Tak lain dan tak bukan supaya nak membersihkan jiwa kita ni dan juga untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga untuk kita mendapatkan kematian yang terbaik di sisi Allah. Kematian yang terbaik. Kematian yang terbaik yang dicemburui, iaitu husnul khatimah. Baik sangat. Kita boleh dapat lihat bagaimana mereka yang meninggal dalam keadaan yang baik. Malam bila tanya jenazah tu, saya tanya, mak beritahu, dia kata kawan dia tu meninggal dalam keadaan bersujud. Sujud. Masya Allah. Jadi kita harap kematian kita ni kematian yang terbaik. Selalu doa. Kemudian sebahagian salafus soleh, orang soleh apabila nak masuk Ramadan, mereka akan menyambut dengan menyebut selamat datang bulan yang menyucikan dosa. Tak sabar orang soleh nak masuk dalam Ramadan, dia dah sebut dah. Selamat datang bulan yang menyucikan dosa. Kemudian apa yang kita kena buat adalah memang tak lain dan tak bukanlah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama dikatakan dosa batin ni lebih bahaya daripada dosa zahir. Dosa batin ni apa tuan-tuan dan puan-puan, ibu dan ayah? Dosa batin ni adalah dosa seperti mana tidak ikhlas, riya, ujub, hasad, sombong, kurang tawakal dan pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa zaru zahiral ismi wa batinah innal ladzina yaksibuna al-ismi sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Sadaqallahul azim. Yang mana Allah SWT berfirman dengan maksudnya dalam surah Al-An'am ayat ke-120, dan tinggalkanlah kamu dosa yang nyata dan yang tersembunyi. Kerana sesungguhnya orang-orang yang berusaha melakukan dosa, mereka akan dibalas dengan apa yang mereka telah lakukan. Semuanya ada balasan yang Allah akan bagi. Ada balasan. Jadi kat sini Allah ingatkan, Allah bagi kita amaran. Kita dosa, ada balasan yang
akan dikenakan kepada kita yang melakukan dosa tersebut. Dan itu sebab Allah akan kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segera. Kena cepat. Jangan tunggu-tunggu, ditangguh-tangguh. Disegerakan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ulama menekankan dosa batin ni lebih berat? Dosa batin ni kita boleh lihat bagaimana kisah Nabi Adam AS. Itu dosa zahir. Apabila melakukan kesilapan yang zahir, iaitu makan buah terlarang, akhirnya mudah untuk memohon keampunan kepada Allah SWT dan diterima taubatnya. Dan berbeza pula dengan dosa batin, yang mana sukar untuk bertaubat. Ni na'udzubillah. Memang sukar untuk bertaubat. Kenapa? Kita boleh lihat kisah Iblis Nalakullah yang melakukan dosa batin, iaitu sombong dan tidak mahu taat kepada perintah Allah, iaitu sujud kepada Nabi Adam AS. Kemudian dengan angkuhnya dia merasakan dirinya lebih mulia daripada Adam kerana diciptakan daripada api. Akhirnya dia dimurkai oleh Allah kerana enggan bertaubat dan digolongkan terus iblis itu di dalam kalangan-kalangan mereka yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kat sini kita boleh lihat bagaimana dosa batin ni dia berat. Kerana apa? Dia susah nak bertaubat. Macam mana tu Ustaz? Dosa batin ni macam ni. Antaranya riak. Dia mempamerkan ketaatan. Dia boleh merosakkan kita punya hati kita, diri kita, dan membinasakan keseluruhannya. Antaranya adalah ujub, bangga, takjub kepada amalan. Takjub dengan amalan sendiri. Baik. Kemudian apa? Sombong. Termasuk juga dalam dosa-dosa batin. Sombong. Maksud sebab kita kena elakkan. Perkara-perkara macam ni kita kena elakkan. Apa lagi? Membanggakan amalan. Angkuh. Putus asa pun termasuk dalam berdosa. Putus asa berdosa. Ada yang mereka yang putus asa. Itu sebab saya ingatkan yang mana yang tadi berkenaan dengan hadis tadi berkenaan orang sakit. Jangan sekali-kali putus asa. Betul, kebanyakan kita ni apabila timbul sakit, kita akan cepat putus asa. Putus asa biarlah. Dah macam dah tak ada. Dah putus harapan lah. Jangan. Putus asa termasuk dalam dosa. Kalau kita nampak ahli keluarga kita, kita kena sentiasa bagi sokongan. Bagi dia semangat supaya dia dapat meneruskan kehidupannya. Kemudian apa lagi? Tidak mengharap rahmat Allah. Dia dah tak nak dah. Dia dah tak nak. Merasa aman dari kemurkaan Allah. Ini lagilah. Dah seronok dia buat dosa sampai dia tak rasa pun sedikit takut kepada Allah SWT. Orang yang buat dosa ni, dia tak akan rasa senang hidup dia. Orang yang buat silap ni, dia tak akan rasa senang. Tuan-tuan, perempuan, ibu dan ayah-ayah. Memang itu fitrahnya Allah bagi kepada mereka yang beriman kepada Allah SWT. Dia buat dia tak rasakan tak senang. Dia buat silap dia akan rasa tak senang. Hatta sekalipun dia buat kesilapan kepada makhluk sekalipun, kepada manusia, kepada binatang sekalipun, dia akan rasa tak senang. Tak ada orang tiba-tiba seronok pukul binatang. Dia nampak burung, dia tembak burung, lepas tu dia gelak. Dia tembak. Tak ada. Dia nampak kucing, dia terajang, seronok. Terajang kucing sampai gelak. Ada. Kalau ada tu bahaya. Itu maksudnya. Dia punya hati tu masuk, dia punya dosa batin tu, dia dapat menutup hati-hati kita. Terhalang hati-hati. Kadang dia kena cek, kenapa hati aku ni, tak rasa, tak dapat menjiwai. Tak dapat rasa macam mana nak mendekatkan diri kepada Allah SWT. Macam mana hati aku ni susah nak menangisi.
Kena lihat berapa kali kita menangis dalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kena kita ingat. Berapa kali kita menangis apabila kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ada setengah orang, dia bila dengar je Bismillahirrahmanirrahim, dia dah rasa gementar, dia rasa dah bergegar jiwa. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena merebut tingkatan-tingkatan tersebut. Kemudian riang gembira atas penderitaan orang lain. Ni ada. Seronok je. Orang kena timpa musibah, dia rasa seronok. Dia rasa seronok. Seronok dia. Padan muka orang. Padan muka dia. Padan muka tu dia rasa seronok. Kemudian senang atas musibah yang menimpa mereka. Tak boleh. Kemudian senang tersebarnya maksiat di tengah-tengah mereka. Dengki terhadap anugerah Allah kepada mereka. Ni kita ni, perangai kita ni satu je. Suka mendengki dengan orang. Bahaya. Ada je tak kena dengan orang tu. Ada je tak cukup. Jangan. Kemudian berangan-angan anugerah tersebut hilang dari mereka. Ni tu pasal dia punya sikit-sikit. Daripada sekecil-kecil, dia boleh lama-lama, nampak tu, sampai berangan-angan anugerah tersebut hilang daripada mereka. Masya Allah. Tak boleh. Dia kita makin lama, takkan dah makin jadi jahat. Makin gelap. Bahaya. Pada dosa zahir ni, mencuri, apa semua tu. Bertaubat, kita sedar kita buat benda yang jahat. Kita sedar kita buat benda yang tak baik. Ini yang susah kita nak sedar ni, tak sedar ni. Dosa batin banyak yang kita tak sedar. Kemudian, apa dia? Dan hal-hal yang mengikuti dosa-dosa ini, yang statusnya lebih haram daripada zina, minum minuman keras dan dosa-dosa besar yang zahir selain keduanya. Ini kita boleh lihat dalam kitab Madaris As-Salikin. Yang mana dosa-dosa batin ni lebih berat daripada dosa-dosa seperti mana dosa zina, meminum minum keras. Sebab apa? Dia punya kesan, implikasi daripada perbuatan tersebut, dia akan jadi teruk. Itu bahaya. Jadi apa cerita Ustaz kaitan dosa dengan kemuliaan malam nisfu Syaban? Inilah dia. Yang mana kita dituntut untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Taala untuk dapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu Taala. Nampak tak? Kita sibuk nak malam nisfu Syaban. Yang diperintahkan Allah kepada kita adalah untuk taubat. Baru kita dapat malam nisfu Syaban. Baru kita dapat pengampunan Allah Subhanahu Taala. Baru kita dapat kemuliaan malam nisfu Syaban. Jangan mencari pada malam tersebut. Jangan tunggu malam tu baru kita nak minta. Jangan. Daripada sekarang ni, daripada bangun tidur tadi. Bangun tidur tadi dah istighfar. Sembahyang subuhnya istighfar lagi. Baca Yasinnya istighfar lagi. Okey. Kemudian apa lagi Allah, ini kabar gembira kepada kita, pelaku maksiat, pelaku dosa, Allah bagi kabar gembira. Tadi Allah berikan peringatan, Allah berikan amaran, kemudian Allah berikan dia punya balasan-balasan kepada mereka yang melakukan perkara tersebut. Kali ini Allah berikan kabar gembira kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Sadaqallahul azim. Yang mana Allah berfirman dengan maksudnya, kecuali orang yang bertaubat
dan beriman serta mengerjakan amalan yang baik, maka orang-orang itu Allah akan menggantikan pada tempat kejahatan mereka dengan kebaikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi itulah sifat rahmat, iaitu Maha Pengampunnya Allah melebihi daripada kemukaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingat. Kena kita ingat Allah punya pengampunan Allah, rahmat Allah lebih daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah An-Nur, Allah SWT berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa anna Allaha tawwabun hakim." Sadaqallahul azim. Yang mana yang maksudnya, dan kalaulah tidak kerana adanya limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu, dan juga kalaulah tidak kerana bahawa Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Bijaksana, tentulah kamu akan mengalami kesusahan yang sukar diatasi. Surah An-Nur ayat ke-10. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu dan ayah-ayah, di sini pendidikan yang kita dapat bahawa adalah apa yang kita nak, dia punya ending life kita lah. Dia sebenarnya kat situ kita dapat lihat ending life kita, pengakhiran kehidupan kita bagaimana. Ini adalah iktibar yang saya dapat daripada peristiwa semalam, kematian semalam. Kita dapat lihat bagaimana kita punya pengakhiran diri kita adalah bermula dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ni. Kita kena ingat. Kita kena ingat. Kita kena tanamkan kita nak kematian yang terbaik. Dan kita kena tanamkan, kita kena berusaha untuk mendapatkan kematian yang terbaik. Ingat. Ingat, kena ingat tu. Kematian ni jangan buat main. Kematian jangan dibuat main. Sebab Allah bagi kita macam-macam. Bulan Ramadan Allah bagi, bulan pengampunan dosa, buat banyak kebaikan Allah gandakan. Adanya malam Lailatul Qadar. Beruntung umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita buat yang sebaik mungkin, buat yang terbaik. Malam ni banyakkan bermunajat, berdoa kepada Allah. Jangan tunggu malam masuk maghrib. Saat ni pun kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah. Aku buat dosa ni. Aku buat dosa, ya Allah. Istighfar. Rebutkan pengampunan Allah. Kita tak tahu dia, kita tak tahu kematian kita ni macam mana. Ending life kita ni macam mana. Harap Allah bagi kita yang terbaik lah. Allah bagi kita yang terbaik untuk diri kita. Jadi insyaAllah tak ada apa yang lagi saya nak kongsikan, sebab saya pukul 8.30 saya kena ada urusan dan juga program. Jadi sebelum nak ditangguhkan, boleh saya buka soalan kepada hadirin hadirat semualah. Semua okey ke? Senyap dulu? Ada insyaAllah. Okay, ada yang nak bertanya apa-apa soalan kepada yang bagi Al-Fadhil Ustaz, silakan. Semua dah faham kot dengan apa tajuk yang disampaikan oleh Ustaz kot, insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya sikit lah. Misal katalah orang tu dia jarang nak buat puasa sunat kan. Habis kalau nisfu Sya'ban tu, kalau dia nak buat tu boleh ke Ustaz? Hari nisfu Sya'ban tak ada had lah besok kan. Boleh. Boleh tak buat? Boleh. Boleh, Ada sebab masalah.
Orang kata 2 minggu sebelum Ramadan orang tu tak pernah puasa Isnin Khamis, tak boleh nak buat puasa. Tu yang saya nak tanya tu. Tak apa, boleh buat. Ini Boleh. Allah nak bagi, boleh buat. Allah nak bagi kita peluang. Oh, Ah, maksudnya bolehlah kalau buat satu hari Ahad tu bolehlah ya Ustaz boleh, itu kemampuan kita. Ikut kemampuan lah. Itu kemampuan. Kadang kita tak mampu nak buat. Ada yang mampu nak buat. Itu kemampuan itu kemampuan yang Allah berikan. Oh, Jadi jangan risau. Selagi ada kemampuan untuk kita buat yang terbaik. buat yang terbaik. Oh, kalau buat satu hari pun Syaban tu tak apa ya Ustaz Tak apa, insyaAllah. Nanti tahun depan kita buat lagi. Kita perbanyakkan lagi. Itu dalam proses mendidik. Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ada lagi Puan Naimah nak tanya, silakan. Ustaz, Assalamualaikum. Acik Salam. nak ucap terima kasih banyak, terharu dengan ceramah Ustaz yang sangat baik pagi ni. Sebab banyak mengisahkan kita. Acik pun umur pun dah banyak. Jadi syukur pada Allah dengan ceramah Ustaz. Moga ibadah kita diterima Allah. Moga Allah terimalah ibadah kita walaupun dalam kesakitan, kesusahan, banyak cabaran yang dihadapi. Terima kasih banyak Ustaz bagi injection yang terbaik sangat makcik dengar pagi ni. Barakallah Ustaz, terima kasih. Terima kasih Kak Naimah. Jadi Ada insyaAllah lagi itu. yang lain-lain? Ada lagi satu boleh tak? Ya, Boleh. silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya kalau kita nak mohon ampun untuk ibu ayah kita yang telah meninggal dunia, ampunkan dosa-dosa dia, boleh tak Ustaz? Boleh, memang sangat dianjurkan. Memang itu yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Ibu dan ayah kita nanti akan terkejut. Ibu dan ayah kita ni akan terkejut. Terkejut nanti. Dilayan oleh para malaikat, dipakaikan dengan pakaian cantik, dihiasi dengan pakaian terbaik. Sampai ibu dan ayah nanti akan tanya, kenapa ni aku dilayan macam ni? Kenapa aku dipakaikan macam ni? Kenapa aku dihiaskan macam ni? Sedangkan aku bukannya ada buat benda yang baik. Aku tahu aku buat perkara amalan banyak mana pun kat dunia. Tapi kenapa dilayan macam ni ya Allah? Kemudian para malaikat menjawab, wahai kedua ibu dan ayah, beruntung kamu kerana kamu ada anak. Anak yang selalu beristighfar untuk kamu. Anak yang selalu beristighfar untuk kamu. Sentiasa mendoakan keampunan untuk kamu. Tak kira masa. Bukan untuk waktu solat saja mendoakan untuk kamu. Tapi setiap masa dalam kehidupannya mendoakan keampunan untuk kamu. Itu adalah hadis. Ada beruntung. Teruskan untuk menjadi anak yang soleh dan solehat. Jangan risau. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Saya Hasna, Makcik Hasna tanya. Selawat kita juga Ustaz, kita doakan kepada arwah ibu bapa, suami, adik-adik yang telah kembali ke rahmatullah. Sampai juga ke Ustaz? InsyaAllah untuk perkara kebaikan, amalan-amalan kebaikan kemudian diniatkan untuk disampaikan kepada ahli keluarga kita, memang sampai kepada ahli keluarga kita setiap amalan kebaikan atas dengan doa, dengan bacaan Quran. Memang ada pendapat yang kata tak sampai semua, tapi pegangan kita dari segi ahli sunnah wal jamaah, ada pandangan-pandangan ulama-ulama yang mengatakan setiap amal kebaikan yang kita lakukan dan diniatkan untuk ahli keluarga kita akan sampai kepada ahli keluarga kita. Dia tak akan ada hijab, tak akan ada halangan. Sampai terus kepada ahli keluarga. Macam seorang anak berbakti, buat sesuatu, perkara kebaikan, kebajikan, kemudian meniatkan untuk ayahnya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz takut Ustaz. Ya? Ustaz, boleh. Saya kata kita berdoa kan, kita ke Allah untuk dua bapa kita. Doa tu kan. Mana dah Ustaz, kalau kita bacakan Fatihah,
ataupun baca Ha. Quran ke, kita sedekahkan pada ibu bapa kita, ataupun Ha. kita berdoa lah dengan doa-doa yang Allah SWT tu dalam Quran tu kan, apa tu kan, walidayah tu, ataupun kita baca Fatihah. Mana satu yang lebih afdal Ustaz? Yang lebih afdal adalah kita melakukannya. Ya? Ya? Ya, Puan Siti? Tak, tu yang manalah lebih afdal Ustaz? Lebih afdal. Okey. Yang afdalnya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kat sini memang ada beberapa pandangan lah yang mengatakan bacaan Al-Quran yang tak sampai apa semua. Tapi kita dari segi pegangan Al-Qidah, Ahlussunnah wal Jamaah dan pendapat-pendapat ulama-ulama yang mengatakan perkara kebaikan yang kita buat sama ada doa, bacaan Al-Fatihah, bacaan Yasin yang kita baca tadi. Bacaan Yasin kita baca tadi. Kau pergi kebaikan, doa, amal kebaikan, sedekah, wakaf, apa semua. Bila kita niatkan tu kepada mereka yang tiada ni, maknanya sampai seperti mana doa di dalam Quran. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Maknanya sampai tak kepada ibu dan ayah kita. Sampai. Doa Al-Quran. Itu sebab kita buat baca Yasin, menggalakkan orang ramai. Sampai kepada ahli keluarga kita yang tak ada. Maknanya Quran ni kalau kita baca, maknanya daripada satu huruf akan dapat 10 kebaikan. Seronok tak ahli keluarga kita? Seronok. Ahli keluarga kita yang tak ada seronok. Apa nanti insyaAllah, nanti kita akan ada satu masa nanti kita akan membahaskan berkenaan dengan rahsia kematian dalam alam akhirat, alam kubur. Assalamualaikum Ustaz. InsyaAllah ya. Salam. Saya nak tanya ni. Saya Nofairuz Abdullah. Saya nak tanya pasal orang macam ibu bapa saya bukan orang Islam. Ayah saya sudah meninggal. Macam mana kalau saya nak doakan, adakah doa saya sampai kepada dia? Allah Akbar. Dia macam ni. Doa seorang anak kepada kedua ibu dan ayah sampai. Sebab apa? Adalah hadis Nabi SAW. Perkara amalan yang akan mengikuti kita masa kita mati nanti ada 3 kan. Salah satunya adalah doa daripada anak-anak yang soleh dan soleh. Walaupun dia bukan orang Islam lah, Tuan. Ustaz. Kalau dia bukan orang Islam, dia dikebumikan dengan cara orang bukan Islam. Tetapi itu semua adalah Allah punya hak lah. Hak mutlak Allah Ta'ala. Tetapi dia bila meninggalnya dalam keadaan bukan Islam. Jadi kita kena faham kat situ kan. Tapi seorang anak tak boleh tak berdoa kepada kedua ibu dan ayahnya walaupun ayah dan mak itu bukannya orang Islam. Tetap kena berbakti. Berbakti ni bukan semasa hidup. Tetapi setelah dia mati pun kita kena berdoa. Kita kena buat baik. Berdoa adalah satu kebaikan. Dan satu perkara yang dituntut. Adalah salah satu bakti kita seorang anak kepada kedua ibu dan ayah. Jadi walaupun ayah kita bukan orang Islam, takkan kita tak berdoa untuknya? Takkan kita tak buat baik untuknya? Jangan. Okay, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Saya nak tanya macam saya setiap semayang tu Ustaz, saya akan doa anak saudara saya yang pergi dan datuk nenek saya dan keturunan saya yang terdahulu sampai kata Ustaz, ampunilah dosa dia ya Allah, ya Tuhan aku saya minta macam tu pada Allah. Tapi saya tak ada surah Fatihah lah. Saya minta keampunan dia. Okey, insyaAllah untuk memohon keampunan, memang memohon keampunan memang ada dituntut. Dituntut kita ada satu berkenaan dengan kita mohon keampunan untuk minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Maknanya kita punya doa untuk seramai orang muslim, mukmin dan mukminat
seperti itu jugalah yang Allah akan mengampunkan dosa kita yang banyak. Seperti mana kita memohon keampunan. Kita jangan mohon untuk diri sendiri kita. Betul-betul Ustaz. Kita mohon untuk sekali. Mohon ajian tetangga kita. Supaya doa tu akan kembali balik kepada diri kita. Kan ada seorang, dia ambil daripada hadis Nabi SAW yang mana seorang sahabat mendoakan seorang sahabat dengan diam, dengan secara diam, doa itu adalah doa yang makbul. Satu amalan yang baik. Okey, saya baca soalan daripada chat boleh Ustaz? Boleh. Dia berkaitan dengan puasa daripada Hanita Tajul Arifin. Kalau terlupa niat puasa pada malam tadi, tapi kita dah niat untuk puasa hari ini, cuma sebelum tidur lupa berniat. Okey, terlupa niat puasa malam. Hanita ni puasa Ramadan ke puasa sunat? Puan Hanita sila bersuara. Puasa sunat lah. Ustaz, apa-apa dia puasa. Macam contohnya, saya niat nak puasa hari ni kan. Tiba bangun tidur saya cakap, Allah, terlupa nak niat sebelum tidur. Jadi, adakah, tapi saya belum lah minum makan. Saya masih, saya rasa memang saya terlupa langsung untuk niat untuk hari ni. Jadi kan, jadi macam mana Ustaz? Selalunya kalau macam itu, saya tak puasa dah, tapi saya sayang sebab kan ni 10 Syakban. Saya kata, boleh ke? Tak ke? Jadi saya benda tu, saya tak pasti. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya terlupa niat puasa, tapi adakah sah diteruskan ataupun tidak? Jadi apa-apa amalan dan ibadah mestilah kena mulakan dengan niat. Lepas tu baru kita akan ikuti dia punya amalan tersebut. Tetapi kalau sekiranya kalau macam kita terlupa nak berniat, tapi kita dah ada niat untuk kita berpuasa. Maknanya kalau kita dah niat untuk kita berpuasa, cuma kita terlupa sajalah niat tersebut. Maknanya kat sini dari segi jumhur fuqaha, maknanya kalau dari segi Ramadan adalah dilakukan pada setiap hari pada waktu malam seperti yang disebut, maknanya sebelum masuk waktu subuh pada bulan Ramadan. Untuk kita buat. Seperti juga untuk kalau kita terlupa niat tu, maka pada mazhab Imam Malik, maka tak sah puasanya pada esok harinya. Tapi kat sini ada permasalahan, maknanya kat sini kita boleh buat sekiranya kalau benda ni puasa sunat macam nisfu Syakban lah. Nisfu Syakban ni kalau kita nak buat, maknanya kita dah berniat tetapi lupa nak lapaskan niat. Tetapi kita dah berniat dah, aku nak puasa. Aku nak puasa. Cuma kita terlupa nak berniat. Tapi sayang tu janganlah tertinggal. Tak apalah, kita dah nak meneruskan boleh. Bila kita tak nak meneruskan pun, tak apalah. Sebab kita itu adalah salah satu puasa sunat, tapi puasa yang memang ada dituntut untuk berpuasa lah. Sebab ada kelebihan yang Allah nak bagi kepada kita. Kelebihan yang kita nak tunggu umur kita tahun depan tu dapat ke tidak lagi kan. Macam puasa Ustaz, macam puasa Ramadan, kita boleh niat yang awal-awal tu niat sebulan kan. Itu kalau macam kita temui, kita tak risau, kita dah niat yang awal sebelum awal-awal tu. Ini yang macam saya, ya Allah, tak boleh terlupa langsung. Tapi yang dah niat dah awal dah untuk tu. Tak perlu Ustaz, saya ni lah. Itulah kalau kita macam kita terlupa. Tapi kita tak makan kan. Kita tak makan dan tak minum. Tapi kita memang ada nak puasa pun. Tapi terlupa nak baca doa. Ada masalah. Selagi kita tak makan, tak membatalkan puasa tu. Kita lafazkan niat dengan sempurna lah. Cuma kita niatkan sebab besok aku nak puasa. Dalam hati kita, esok aku nak puasa. Semua bercakap macam itu je lah. Tapi tak adalah macam niat yang
orang kata sebelum tidur tu yang betul-betul kan, cuma cakap esok sebab saya menengok kepada hari apa ya, hari apa macam tu. Dan tu ingat Ah, hari tu macam orang kata confused kan. ah. Jadi insyaAllah yang tu nanti, tak apalah, yang tu nanti ada banyak perbahasan berkenaan dengan tu. Tapi selagi kita dah berniat, aku nak puasa, tu dah satu niat. Tapi penghususan aku nak niat puasa sunat nisfu Sya'ban. Kerana Allah Ta'ala. Jadi tak ada masalah untuk kita. Okey Ustaz ni. Mungkin Ustaz tadi kata lepas setengah Ustaz ada hal ya. Itulah lepas setengah. Ramai nak bertanya ni. Last soalan ni daripada Puan Zaharah ni, mohon pencerahan. Okay. Ustaz, puasa sunat boleh niat di siang hari kan? Puasa sunat ni, puasa ni, kalau niat ni, sepatutnya niat tu sebelum kita nak melakukan ibadah puasa tu. Patutnya malam ataupun masa kita nak sahur tu. Kan? Puasa kenalah bersahur. Dia buatnya ada yang tak sahur tu kan. Jadi teruskanlah puasa. Niat je lah. Kan? Sebab kita pun dah berniat. Dah berniat nak puasa. Cuma kita tak berniat pada tempat dan waktu tu. Jadi lepas ni kita kena ingat lah. Nak puasa kena sahur. Masa sahur tu berdoa. Jadi kalau anda kata sayanglah nak berebut peluang untuk nisfu Sya'ban, baru kita teringat. Jadi kalau selagi kita tak membatalkan puasa, tak ada minum, teruskan niatkan puasa tu. Sebab kita terlupa. Kalau puasa Ramadan, kita kena tu ada kaedah dia untuk kita berniat pada malam. Yang pertama tu untuk sekali dengan 30 hari sebab takut terlupa. Nanti tak sah puasanya tu. Dia tu sekadar puasa sunat. Saya rasa kita teruskan untuk berpuasa tersebut selagi tak membatalkan puasa. Tapi kita dah berniat nak puasa. Tu wallahu a'lam lah. Wallahu a'lam. Okey. Sebab dia ada perbahasan berkenaan dengan pandangan-pandangan dari mazhab-mazhab tu. Jadi Ustaz nak berhenti sini dulu ke? Ada lagi yang terakhir, tak ada Siang ke Ustaz. Ustaz kata dah 8:30 dia nak bergerak. Tak apa, kita raikan. Okey, kalau ada lagi kita... Ustaz bagi ruang, insyaAllah kalau ada nak tanya soalan-soalan, silakan sampai Ustaz kata okey berhenti. Silakan. Para jemaah yang mungkin ada. Sebab kalau dia jumpa Ustaz ni, minggu depan pula. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adakah bila kita berdoa tu kita kena sebut nama arwah? Itu yang terbaik ke Ustaz? Masya-Allah, tabarakallah. Yang terbaik kita sebutlah nama mak kita. Sebut nama yang baik. Sebut nama ayah kita. Nama yang terbaik. Seronok bila sampai tu. Sampai malaikat kata, wahai si fulan, anak kamu sekarang doakan untuk kamu. Apa perasaan kita? Saat kita kat sana, so kita ada kat tempat tu. Adalah sunyi seorang-seorang. Dapat pula kiriman daripada anak. Jadi insyaAllah. Jadi ada beberapa soalan. Alhamdulillah saya tengok mak saya pun ada dalam ni. Masya Allah. Allah Akbar. Mana nama mu Ustaz? Nama mu Ustaz? Ada tu Rosazita Jalaluddin. Mak saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat anak yang soleh. Yang baik insyaAllah. Amin. Sama-sama semua insyaAllah, mudah-mudahan. Doakan mak-mak, ibu-ibu, ayah-ayah semua. Mak Ustaz pun dipanjangkan umur yang sihat. Semuanya kita dapat sampai ke bulan Ramadan insyaAllah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kalau dah tak ada soalan kita tutup dulu ya Ustaz ya. InsyaAllah. Oh ada lagi Eli, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya. Saya nak tanya kita puasa qada.
Boleh puasa qada tu kita masukkan nama kedua orang tua kita ke Ustaz? Puasa. Niat puasa qada tu. Atau Niat tu satu-satu je. Okey, niat puasa qada ni niat puasa qada ni untuk ibu ayah ya. Ya. Puasa qada untuk ibu ayah. Puasa qada untuk ibu ayah. Allahumma salli ala Muhammad. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk meninggal dunia ni, puasa ganti tu maknanya tengok bilangan hari dia lah. Maknanya berapa hari dia hilang tu. Pertama kali lah, first kali kita tengok bilangan hari yang nak kita gantikan tu berapa. Maknanya kalau tidak, kita kena ikut fidyah puasa dia tu. Senang ikut fidyah puasa. Bagi saya lah. Bagi saya, kita pergi dekat bagian zakat nanti dia akan buat kiraan lah. Berapa jumlah-jumlah tersebut. Sebab kadang kita tak apa pasti berapa jumlah-jumlah tersebut untuk puasa ni. Kalau kemampuan untuk kita menggantikan untuk orang yang meninggal dunia ni, selalunya fidyah lah paling mudah untuk puasa. Sebab dia ada bilangan hari. Lepas tu bilangan dia tu akan diganda-gandakan. Itu Ustaz. Okey, terima kasih. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya satu tentang puasa Ustaz. Kalau nak digantikan puasa tu Ustaz, macam puasa kedua ibu bapa kita daripada ikut akhir balik, boleh ke Ustaz? Pasal kita tak tahu banyak mana yang ditinggal, kita tak tahu. Itulah saya kena rujuk kepada bahagian zakat. Dia ada kiraan tu. Sebab kalau kita tersilap kira nanti kurang pula. Jadi dia ada cara kiraan itu bagaimana dia nak kira tu. Daripada akhir balik ataupun daripada bila yang dia tak berpuasa itu. Kemudian nak menggantikan, nak membayar fidyah tu, dia ada kiraan-kiraan dia. Takut kita terkurang kan satu masalah. Jadi bahagian zakat dia dah memudahkan untuk kiraan-kiraan berapa jumlah-jumlah tersebut. Jadi saya nasihatkan kepada mereka yang nak membayar untuk fidyah, puasa, apa semua tu, kena rujuk kepada saluran yang tepat supaya mudah, supaya tak berat kepada kita nanti. Nanti kalau kurang nanti kita pula yang susah nanti. Jadi biar dia bertepatan dengan dia punya kadar dia tu. Jadi apa-apa saya untuk nasihat kepada yang nak fidyah puasa ni, rujuk kepada bahagian zakat untuk mudah. Ya Ustaz, saya dah lakukan jadi pejabat zakat. Dia akan kirakan kita kalau ada dua pilihan, pejabat zakat akan nasihatkan kita lah apa yang perlu kita buat. InsyaAllah. Ya Ustaz, elok bagi pejabat zakat lebih. Dia telah kirakan dengan lebih detail lah Ustaz. Ya Ustaz, ya. Terima kasih untuk puan tu. Eloklah pergi pejabat zakat. Makcik pun dah urus dia pejabat zakat. Dia dah detailkan apa bayaran yang kita perlu bayar untuk fidyah tu. Itu saja Ustaz ya. Ini makcik punya pengalaman lah Ustaz. Nak share. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, alhamdulillah. Jadi insya-Allah setakat ni saja. InsyaAllah kita jumpa lagi. Apa-apa nanti saya nak ucapkan je ni. Saya nak ucapkan Bismillahirrahmanirrahim kepada semua ibu-ibu dan ayah-ayah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati, merahmati kehidupan kita semua. Jadi alhamdulillah banyak-banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah kurniakan kesihatan yang baik kepada kita, kesihatan yang paling baik untuk kita melaksanakan ibadah, terutamanya bulan Ramadan nanti. Kemudian dikurniakanlah
usia yang baik, yang manfaat, untuk kita dapat buat yang terbaik. Dan juga saya doakan ibu-ibu, ayah-ayah semua dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Saya hari ni memang rasa sebab sikit lah. Masya Allah. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita sentiasa lah, maknanya silaturahim dalam gemenuk iman ni, Masya Allah, tabarakallah, sangat-sangat baik. Semua negeri ada ni. Ada negara lain pun ada ni. Jadi Masya Allah, teruskan istiqamah, teruskan berhubungan. InsyaAllah jumpa Ramadan yang akan datang sama-sama. Saya pun ada nanti munajat sahur. Jumpa nanti munajat sahur. InsyaAllah bersama dengan saya nanti di Gemenuk Iman, InsyaAllah. Jadi cukup sekadar ni. Saya serahkan kepada Puan Moderator kita, Bunda Akiyah, InsyaAllah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasiran Al-Fadil Ustaz Ahmad Syafi'i yang telah bersama kita pada pagi ini. Mudah-mudahan mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit Allah ijabahkan dan doa kita semuanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Taala. Syukran jazilan atas perkongsian ilmu pada pagi ini yang menyuntik hati-hati kita. Ramai para jemaah yang rasa sebab dengan tazkirah ini sampaikan. Mudah-mudahan pada malam ni 10 Sa'ban dan pada bulan Sa'ban sebelum Ramadan ini, kita terus Allah galakkan kita untuk terus membanyakkan bacaan Al-Quran, zikir, berdoa, qiyamul lail seperti yang terdapat dalam hadis-hadis. Dan moga Allah terus beri kita semua kesihatan yang baik agar kita dapat beribadah pada Allah dan diberi kita semuanya kesempatan untuk sampai di bulan Ramadan nanti. Dan mohon Ustaz, saya nak war-warkan beberapa program-program yang pihak Gemenuk Iman akan jalankan yang terdekat sekali pada bulan Syakban ini. Pada malam ini kita ada tazkirah bersama Ustaz Abdul Hadi pada kuliah maghrib kita, bacaan Yasin. Malam ini ya, khas bacaan Yasin, kita ada doa dan juga seterusnya tazkirah tentang fik puasa. Dan pada kuliah Isyak bersama dengan Al-Fadil Ustaz Khairul Fahmi, tazkirah khas nisfu Sa'ban, doa yang diangkat. Dan seperti biasa, seperti Ustaz beritahu tadi, kita ada program-program khas untuk sepanjang bulan Ramadan. Itu kita rujuk kepada WhatsApp group masing-masing. Dan pada pagi ini sepatutnya kita ada kuliah bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri, tapi Ustaz Muhammad Nazri ada hal yang tidak elakkan. Jadi kita alhamdulillah dapat kuliah bersama dengan Al-Fadil Major Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz, iaitu pada pukul 9 pagi nanti, lebih kurang setengah jam, iaitu tajuknya kemuliaan nisfu Sa'ban. Jadi teruskan bersama dengan kuliah yang kita sediakan pada pagi ini untuk kuliah duha. Terima kasih kepada tim Gemenuk Iman, terima kasih kepada para jemaah semua dan juga terusnya kepada penginfak yang terus menyumbangkan infak mereka. Mudahan rezeki para jemaah semua melimpah ruah, insya-Allah diberikan kemudahan, diberikan kesihatan yang baik, insya-Allah. Dan kita tutup dulu tirai kuliah kita. Sekali lagi dipersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Syafi'i untuk menutup kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Dan sebelum itu saya mewakili tim Gemenuk Iman sekali lagi memohon kemaafan atas kekurangan kekhilafan sepanjang pagi ini. Dan saya sudahi dulu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.